kat sana tapi tak meriah. Tapi seorang MC, Azura seorang hari ini menceriakan kita banyak semua sebenarnya khabar daripada Johor dan juga program menarik di Johor. Tapi hari ini kita nak berikan tumpuan terlebih dahulu dengan apa yang telah kita berikan di awal Selamat Pagi Malaysia tadi berkenaan dengan isu inflasi, kenaikan harga barang dan juga bagaimana sebenarnya isu sekuriti makanan di Malaysia sekarang ini. Jadi untuk bercakap mengenai perkara ini, kita tajuk yang diberikan adalah persediaan negara menghadapi ketidakcukupan makanan dari perspektif penyelidikan. Jadi kami sangat berbesar hati pada hari ini untuk bersama dengan Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, iaitu Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu. Jadi hari ini kita ada beberapa minit untuk kita mengupas aspek sekuriti makanan ini, Datuk, daripada aspek penyelidikan. Mungkin pertama dari aspek penyelidikan juga aspek akademik lah. Punca kenaikan dan juga sekuriti makanan ataupun isu berkaitan dengan makanan ini banyak sebenarnya yang kita tahu. Tapi dari perspektif penyelidikan, bagaimana Datuk melihat punca isu yang berlaku sekarang? Okey, pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Wan dan juga Ika atas kesempatan daripada UMT lah untuk mengupas isu yang sangat penting, damaging issues now lah sekarang ni. Kalau kita fikir betul-betul bagaimana kita lihat punca harga ayam naik contohnya, harga ikan ternakan naik kan, dan juga harga-harga daging naik. Puncanya sebenarnya yang pertama sekali faktornya adalah kebergantungan Malaysia, negara kita sendiri, kepada bahan mentah yang membuat makanan ternakan tersebut. Contohnya kalau kita tengok dunia menggunakan banyak bahan-bahan soya meal dan juga fish meal untuk membuat pellet, contohnya pellet untuk diberi kepada binatang ternakan, termasuk juga ikan dalam aspek aquaculture. Dan ini menyebabkan peningkatan kos yang sangat tinggi daripada segi production, penghasilan sumber makanan ternakan tersebut. Jadi sampai 300% harga ni kalau kita bandingkan dengan 10 tahun yang lepas itu menyebabkan pihak penternak sendiri tidak dapat mengelakkan daripada segi menjual hasil ternakan mereka kepada awam dengan harga yang tinggi because of cost yang tinggi kos operasi yang sangat tinggi. Di samping kenaikan minyak global berkaitan dengan di Ukraine dan juga di China contohnya, yang sangat-sangat masih lagi menutup pintunya keadaan sekarang ini. Dan di Ukraine memanglah tidak dapat dielakkan, dan itu merupakan satu faktor. Dan kemudiannya adalah kita sendiri harus melihat bagaimana kita untuk berinovasi melalui penyelidikan untuk kita menghasilkan teknologi yang tinggi dengan menggunakan sumber yang sedikit untuk menghasilkan sumber yang optimum, penghasilan optimum terutamanya dalam mekanisasi ladang, contohnya dalam teknologi aquaculture, dan juga bagaimana kita nak mengelakkan pembaziran dari segi pemberian makanan ini. Sebagai contohlah kita boleh mengkaji biasanya kan petani ataupun peternak ikan ni dia hanya menabur makanan ke dalam sangkar atau dalam kolam tanpa mengira keperluan biologi setiap ekor ikan yang ada dalam kolam ataupun sangkar tersebut. Sekiranya kita buat penyelidikan mengenai perkara demand feeding, ataupun kalau kita lapar kan, kita nak makan kan, banyak mana kita nak makan tu bergantung pada saiz ikan tersebut. So kalaunya petani tersebut ada mempunyai data, mereka boleh memberi makanan mengikut keperluan dan tanpa pembaziran yang boleh akhirnya kalau pembaziran berlaku dahlah bazir, tapi pencemaran akibat daripada lebihan makanan yang ada di dalam air. Itu sebagai satu contoh yang saya boleh berikan dalam aspek penyelidikan dalam aquaculture misalnya. Jadi Malaysia juga merupakan satu negara yang tidak tertinggal dalam menyahut seruan PBB, contohnya dalam SDGs, Sustainable Development Goal, yang mana kita ada 17 SDG, dan yang berkaitan dengan pemakanan ini juga, tak silap saya, 9 daripada 17 tersebut adalah berkaitan dengan keselamatan makanan. Kan, itu merupakan suatu trend global bagaimana pentingnya aspek jaminan keselamatan makanan ini
yang kita perlu dokong. Dan of course alhamdulillah dalam RMK Malaysia ke-12 ni Malaysia memang telah mempergiatkan lagi dasar keselamatan makanan negara lah dalam RMK-12 ini berkaitan dengan apa yang kita perlu buat untuk menyelesaikan masalah ini secara lokal. Ya. Saya mengambil daripada apa yang Prof Datuk katakan, menyelesaikan masalah. Kerana kita kerap berbincang mengenai apakah punca. Tetapi sekarang ini permasalahannya, benda itu dah pun terjadi. Jadi sekarang ini kita perlu mencari bagaimana untuk menyelesaikannya. Jadi seperti UMT sendiri kita maklum merupakan sebuah universiti penyelidikan, terutamanya dari isu makanan, angka kultur. Jadi bagaimana sebenarnya UMT sama-sama membantu pihak kerajaan untuk menyelesaikan isu ini? Terima kasih. Soalan yang sangat baik sekali. Universiti seperti yang maklum merupakan satu universiti yang terfokus kepada aspek niche. Dia punya niche areanya adalah sains kelautan dan juga sumber akuatik. Jadi di situ niche utamanya adalah berkaitan dengan perikanan dan juga aquakultur misalnya. Dan juga niche lain yang berkaitan yang mengkaji aspek-aspek interaksi untuk kita memahami bagaimana contohnya lah aspek perubahan iklim mempengaruhi penghasilan makanan dunia dan juga lokal lah. Jadi itu merupakan satu perkara yang kita titik beratkan, yang mana kalau kita tengok niche kekuatan yang ada di UMT adalah penghasilan makanan melalui aquakultur. Seperti yang sudah maklum, kalau ikut statistik FAO, capture fisheries ataupun perikanan tangkapan semakin terancam disebabkan oleh faktor sumber yang terhad dan juga ecological imbalance ataupun ketidakseimbangan ekologi yang berada di kawasan lautan di seluruh dunia pun sebenarnya. Tapi dalam hal itu juga perkembangan teknologi untuk menghasilkan ikan melalui aquakultur juga berkembang dengan pesat. Tapi ianya perlu diselaraskan dengan perkembangan untuk kita mengelakkan pencemaran disebabkan oleh aquakultur ini. Jadi itu perlu dilihat juga. Jadi kalau kita lihat di UMT ini kita ada Aquatrop, iaitu Institut Tropical Aquakultur dan juga Perikanan yang juga telah ditarafkan oleh KPT tahun lepas sebagai High COE. Iaitu Center of Excellence bagi penghasilan aquakultur, dipanggil shellfish, aquakultur dan juga future food. Di situ kita lihat makanan masa hadapan lah. Kita tengok bagaimana kita boleh melakukan penyelidikan untuk negara supaya negara kita boleh boleh menikmati penghasilan makanan secara tidak bergantung kepada sumber luar, dan kita boleh self-sustain menghasilkan makanan sendiri melalui teknologi aquakultur ini dengan baik. Dan juga kalau kita lihat jugalah, kita juga mengkaji bagaimana interaksi perubahan iklim dalam penghasilan ini. Dan dengan itu UMT juga telah mempunyai satu makmal yang sangat tinggi teknologinya, iaitu makmal perubahan iklim. Dan juga untuk mengkaji bagaimana kesan kenaikan suhu, contohnya 1.5 degree Celsius suhu purata global terhadap tindak balas fisiologi ataupun organisma yang kita uji lah. Biasanya kita akan uji organisma yang berkaitan dengan makanan kita, contohnya ikan yang spesies ikan utama, ikan, contohnya udang, ketam, yang boleh kita melihat bagaimana mereka respon daripada segi perubahan cuaca yang mendadak ni, dan bagaimana kita boleh menggunakan dapatan itu untuk kita menyelamatkan aquakultur industri daripada segi pemahaman. Kalau kita tengok suhu panas macam ni kan, macam mana kita boleh tahu dah macam mana keperluan pemakanan mereka dan sebagainya untuk kita elakkan stres dan juga akibatnya menyebabkan kematian kepada hasil tanakan tersebut disebabkan oleh cuaca-cuaca yang obrab lah yang berlaku di Terengganu baru ni kan. Banjir yang besar, banjir ini banjir luar biasa sebab dia kandungan lumpurnya sangat tinggi, menyebabkan ikan tidak dapat diselamatkan because of dia lemas lah.
sebabkan oleh kadaran bahan terampai yang sangat tinggi dalam air. Kan? Dia lemas, dia punya insan tersumbat dan sebagainya, tak boleh, dah matilah. Dan itu perkara yang kita cuba elakkan melalui penyelidikan di UMT sebenarnya. Ya. Jadi untuk melihat, sebenarnya penyelidikan ini untuk melihat security makanan untuk masa hadapan. Yes. Jadi baru-baru ini harga ikan juga boleh dikatakan naik. Yeah. Selepas harga ayam, harga ikan juga dan juga bekalan ikan tiba-tiba muncul. Katanya tak cukup disebabkan oleh perubahan iklim. Adakah perubahan iklim yang ada secara betul mengaruhi bekalan? Kalau kita lihat secara umumnya yang saya sebut tadi lah faktor kebergantungan kita kepada bahan-bahan mentah yang asas untuk kita menghasilkan makanan untuk haiwan ternakan, termasuk juga ikan dalam akuakultur, kan. Di samping itu juga kita juga melihat isu kenaikan harga sayur, kan, yang mana ianya dikaitkan dengan ialah bila berlaku pandemik, kekurangan sumber tenaga buruh yang diperlukan di peladangan, di sektor peladangan, sama ada sektor peladangan kelapa sawit dan juga sektor peladangan sayur di Cameron Highlands contohnya, yang menyebabkan kos daripada segi buruh itu meningkat dan secara langsungnya menyebabkan kenaikan makanan, dan ini juga berkaitan dengan kenaikan harga ikan yang diternak di Malaysia ini, iaitu berkaitan dengan sumber buruh yang sangat-sangat terhad. Kan? Ya. Okey, kita ada satu dasar sebelum ni, ada yang mengatakan bahawa disebabkan oleh sumber makanan kita yang begitu terhad sekarang ini, jadi kalau boleh sara diri tanamlah sendiri di belakang rumah. Kalau boleh, kalau ayam itik tu, ikan boleh ada di kolam di rumah begitu. Bagaimana pandangannya Prof Datuk sendiri? Kalau kita mengimbas kembali lah, waktu kita kecil, mungkin saudara Iwan dengan ikan belum dilahirkan lagi, di mana kita masa di awal tahun 70-an di zaman Perdana Menteri YB Tun Abdul Razak, yang juga sinonimus dengan gelaran Bapa Pembangunan Negara, yang mana Tun Abdul Razak telah dipanggil rancangan buku hijau, The Green Book Plan, yang mana pada waktu tersebut tidak ada lagi FECRA, Felda dan juga RISDA, Getah dan sebagainya, yang mana kempen pada waktu tersebut iaitu kempen buku hijau untuk kita menghasilkan sendiri komoditi-komoditi penting untuk kegunaan tempatan dan juga dunia lah, minyak kelapa sawit, getah dan sebagainya. Jadi itu merupakan satu pada zaman tersebut, pada masa tersebut, ianya merupakan pembangunan luar bandar yang pesat dilakukan. Itulah sebabnya kita panggil Bapa Pembangunan, daripada segi perubahan yang signifikan kepada taraf hidup rakyat pada waktu tersebut. Dan kita tidak lupa, sekarang ini pun perkara yang sama berlaku dengan penerusan pembangunan luar bandar melalui FECRA, Felda ke tengah ataupun rancangan kemajuan ke tengah ataupun di Terengganu lah, contohnya ke tengah, MADA kan, dan sebagainya. Dengan kenaikan kos ini menyebabkan ada juga terminal baru iaitu M40, iaitu urban poor, iaitu kemiskinan di dalam bandar yang mana selalunya overlook, dilepas pandang oleh kita punya ni, supaya kita macam mana kita nak menyelesaikan masalah ini. Dan of course kalau sebut di bandar ni, ianya akan menyebut hutan konkrit. Betul. Bangunan tinggi, yang tinggi dan diduduki oleh rakyatlah dalam bangunan tersebut. Macam saya. Yang mana saban hari ialah balik kerja, pergi kerja, keluar kerja kan. Dan ruang untuk tidak ada tanah lah, bucuk tanam tu tak ada. Betul. Jadi dekat situ teknologi penyelidikan, contohnya UMT juga telah melalui Aquatrop juga telah mengenalkan orang kata tu teknologi vertical farming. Yang mana walaupun kita ada ruang dalam rumah kita tu dipanggil apa? Balcony. Ya, kita boleh waktu tu
mewujudkan dipanggil teknologi vertical farming ini, kalau Iwan suka makan ikan keli ataupun udang galah, kita boleh ternak ikan keli dan udang galah at the balcony menggunakan teknologi vertical farming dengan sayur-sayuran, ataupun kalau tak suka makan sayur di atas. Kalau suka makan cili, boleh tanam cili di atasnya mengikut hidroponik ataupun poliponik teknologi. Dan juga untuk kita elakkan pencemaran berlaku because of recycling system. Ini sistem tertutup. Kita ada juga UMT juga mengkaji ataupun menghasilkan kajian mengenai raceway punya water cleaning mengikut teknologi juga biofloc dan sebagainya, kalau kita massive scale lah, yang mana boleh menyelesaikan masalah ini. Walaupun ianya tertutup, tapi airnya kualitinya tinggi dan menghasilkan udang ataupun ikan keli yang sangat bersih. Perkara inilah yang perlu kita sebarkan kepada masyarakat lah. Bersih dan sebagainya. Menggunakan baja organik tanpa menggunakan baja kimia. Okey, saya kena belajar. Tapi Syafiqah rumah dia rumah bawah. Tiga tingkat. Jadi banyak ruang. Tak apa. Itu adalah konsep bagaimana kita nak kena belayam lah. Tahu saya cakap ayam tadi. Sustain lah. Kalau ada tanah di belakang, contohnya rumah teres, kan, boleh juga menggunakan vertical farming. Ataupun menggunakan intensif pakai canvas culture system di belakang rumah. Jadi itu sebenarnya yang kita perlu lakukanlah sekarang. Kalau kita nak mencari salah kerajaan pun tak boleh. Sebab apa? Puncanya banyak. Puncanya di peringkat global dan banyak sebab. Jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita sendiri kena tengok, dan apa yang kita boleh lakukan adalah dengan cara mungkin menanam sayur sendiri, kan. Ada lagi sihat sebenarnya. Hidroponik dan sebagainya. Ayam susah sikitlah nak beli kat atas. Kecuali dia lah. Terima kasih banyak-banyak, Datuk. Mungkin sedikit kata-kata akhir, Datuk, untuk kita bercakap mengenai persediaan kita untuk mendapat jaminan makanan, perspektif penyelidikan ini, Datuk. Ya, apa yang paling penting sekali adalah kesedaran warga negara Malaysia lah. Sebenarnya telah dilakukan oleh Perdana Menteri kita, Keluarga Malaysia. Jadi apabila konsep Keluarga Malaysia diperkenalkan pada warga Malaysia, ianya harus bukan sekadar mendengar, tapi harus mengkaji apa itu sebenarnya keluarga Malaysia. Iaitu satu gagasan di mana rakyat Malaysia perlu bekerjasama dan memikirkan masa depan negara, iaitu dengan memikirkan kalau masalah kecukupan makanan, perlu ada kesedaran untuk bagaimana untuk kita meningkatkan mengusahakan makanan sendiri macam mana yang kita telah nyatakan tadi, dan juga pihak industri contohnya juga perlu bekerjasama dalam sedaya upaya mencuba menghasilkan produk-produk makanan menggunakan sumber-sumber yang mencukupi, yang terhad, tapi yang boleh menghasilkan makanan yang mencukupi dengan inovasi teknologi tinggi dalam agro makanan. Betul. Sesuai dengan dasar agro makanan negara lah, kan, kalau kita tengok tu kan. Dan ini membayangkan bagaimana Malaysia ini, kalau kita dah indeks pencapaian kita dalam menjamin sekuriti makanan ni kan. Kalau kita lihat last year kan, kita dapat 39 indeks kedudukan 39 daripada 113. Dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit, yang mana itu membayangkan bagaimana dasar kerajaan melalui RM12 sekarang ini, contohnya menyahut seruan United Nations PBB dalam SDGs. SDGs tersebutlah. Jadi itu penting untuk kita teruskan dan tingkatkan lagi. Jadi mungkin ramai yang orang kata macam kerajaan pada hari ini ambil sambil lewa, tak ingat pasal rakyat dan sebagainya. Tidak. Sebenarnya kami kerajaan sentiasa berusaha untuk menjamin dari aspek jaminan makanan ini untuk rakyat. Banyak sebenarnya yang terjadi di peringkat global yang kita tidak boleh jangka. Sama seperti pandemik COVID-19 dan juga apa yang berlaku kepada Ukraine dan juga Israel. Jadi kita sebagai keluarga Malaysia, seperti mana Prof Datuk katakan tadi, kita kena bersama-sama membantu pihak kerajaan untuk menyelesaikan isu, bukan sahaja semata-mata mencari di mana silapnya. Ya, betul. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu. Terima kasih banyak-banyak, Datuk. InsyaAllah ada rezeki nanti kita jumpa lagi. Baiklah, kita akan ke Kedah sekarang ini. Ini berkaitan dengan program Free Market. Jom derma baju-baju terpakai secara pandu lalu. Rakan kami Rashid Jali